makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum, yang mana umat-umat sebelum ini yang dimaksudkan itu kami telah memberikan keteguhan kepada mereka di atas muka bumi. Kami memberikan keteguhan kepada mereka di atas muka bumi. Keteguhan di sini bermaksud memberikan kekuasaan dan kemewahan kepada mereka. Yang mana keteguhan tersebut malam numakil lakum, yang tak pernah kami berikan kepada kamu sebelum ni. Jadi mengapa kamu nak berlaku sombong kepada kami? Nak berlaku sombong kepada aku sebagai pencipta kamu? Nak berlaku sombong kepada utusanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini adalah merujuk kepada umat-umat terdahulu yang telah diberikan kenikmatan kait dengan ala illah tadi, yang diberikan kemewahan oleh Allah, jauh berbanding dengan apa yang kamu punyai sekarang. Sebagai contohlah, kita boleh tengok apa yang sudah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu dari sudut kemajuan teknologi yang dimiliki oleh mereka. Sebagai contoh kaum Ad, kaum Nabi Hud tu, selalu imam-imam kita baca satu surah waktu subuh merujuk surah Al-Fajar. Bukankah ada beberapa ayat dalam Al-Fajar menceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah kamu melihat apakah yang telah kami lakukan kepada kaum Ad, tu kaum Nabi Hud? Irama dzatil imad. Iram ni satu bandar, satu kota yang hebat yang dipunyai oleh mereka, yang mana di dalam kota tersebut berdirinya tiang-tiang yang besar dan tiang-tiang yang tinggi. Nak hebat dah Allah bagi teknologi material yang ada pada mereka, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tak pernah kedapatan teknologi dan kemewahan seperti itu pada mana-mana negeri lain sebelum ni. Tapi apa akhir kesudahan mereka? Tetap dibinasakan oleh Allah. Tetap dibinasakan oleh Allah. Bagaimana pula contoh zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun? Fir'aun kita boleh tengok macam-macam teknologi yang ada pada zaman dia, macam-macam kemajuan pada zaman dia, macam-macam ciptaan pada zaman dia. Tetapi akibat membelakangkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, keimanan dan kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun dan mereka-mereka yang menyokongnya. Akhirnya mereka dilemaskan oleh Allah di dalam Laut Merah. Jadi di sini Allah nak bagi ayat yang berbentuk sindiran. Sindiran. Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menyebutkan 6 contoh. Apa yang Allah lebihkan mereka berbanding kamu sebelum ni? Yang pertama ialah kelebihan harta benda yang dipunyai oleh mereka. Kalau nak banding dengan harta benda yang pernah Allah berikan pada mereka, jauh melebihi kamu. Yang kedua ialah anak-anak yang dipunyai oleh mereka, jauh lebih ramai bilangannya daripada yang Allah kurniakan pada kamu. Yang ketiga ialah bangunan-bangunan dan kehebatan teknologi mereka, jauh lebih hebat daripada kamu. Yang keempat ialah kedudukan yang kuat sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah kepimpinan yang hebat. Tapi kamu tak ada apa. Yang kelima, pengaruh yang luas. Mereka mempunyai pengaruh yang luas, cukup besar. Dan yang keenam, mereka mempunyai bala tentera dan logistik ketenteraan yang lagi hebat daripada kamu. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Jadi mengapa kamu nak menyombong kepada kami, sedangkan hak lagi hebat Allah bagi kepada mereka sebelum ni pun boleh dihancurkan oleh Allah, sedangkan nak banding dengan kamu, kamu tak ada apa-apa. Kamu hanyalah orang-orang Arab. Kalau nak tengok kamu sekarang ni, duduk dalam rumah pun, kalau contoh Arab Badui, duduk dalam kemah-kemah je. Kemah-kemah, tengah panas, tengah padang pasir. Jadi nak bandingkan dengan hak Allah bagi pada kamu tu, jauh ke tak jauh? Jauh lah. Mereka ada bangunan tiang besar-besar, teknologi tu ni. Kamu duduk tengah padang pasir, nak sombong dengan aku? Ayat orang kampung lah nak bagi mudah. Kami dah beri keteguhan atas muka bumi dan mereka.
Satu nikmat yang kami tak pernah berikan pada kamu. Kamu nak ego buat apa? Kamu nak sombong buat apa? Kamu nak riak buat apa? Lepas tu pula, kalau kita tengok hak duduk di bandar, hak orang-orang kaya pun, rumah mereka dibuat daripada apa? Marmar ke orang di Mekah pada masa tu? Tak ada lah, tanah-tanah liat je pun. Itulah standard kamu masa tu. Hak kaya ke, hak sederhana pun, rumah pun buat tanah liat. Tengok zaman Nabi Sulaiman, Allah bagi pada kerajaan Nabi Sulaiman, kita boleh dah tengok macam-macam jenis material. Sampaikan Bilqis pun angkat menyingsing kain kaki dia. Ingat ke tu adalah kolam yang berisi air? Pernah ada pada kamu? Tak ada. Jadi nak sombong buat apa? Jadi berita-berita seperti ini adalah dua bentuk. Satu, information. Yang kedua, confirmation. Bagaimana information? Kamu tak hidup pada zaman tu, tapi informasi tu sampai pada kamu kerana berita daripada Rasul kami. Jadi kamu dah tahu sebelum ni, umat Nabi Nuh kena macam ni, umat ni kena macam ni. Sebagai informasi dan maklumat pada kamu, peringatan dan ancaman. Tang mana confirmation? Confirmation ni ada pengesahan. Mereka juga, kamu ni pernah melalui tempat-tempat yang kami musnahkan dan binasakan tu. Terutama kamu pernah lalu tempat kaum Ad dan kamu juga pernah lalu tempat kaum Samud. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah dan beberapa sahabat pernah lalu tak tempat kaum Samud dibinasakan kan? Rasulullah letak kain di atas kepalanya, jalan dalam keadaan cepat-cepat. Kerana tempat tu adalah pernah dibinasakan satu kaum yang menderhakai Allah. Maksudnya kamu dah lalu, kamu dah boleh tengok dengan mata kepala kamu, inilah dulu tempat tinggal, kawasan yang dipunyai oleh satu golongan yang Allah bagi macam-macam, tapi lawan Allah. Allah bagi macam-macam, lawan Nabi mereka. Akhirnya tinggal kenangan semata-mata. Boleh faham tu? Jadi nak banding dengan kamu hak tak ada apa-apa, ni Allah tak cerita lagi ni. Wa arsalnas samaa alaihim midrara, dan kami menurunkan kepada mereka hujan daripada langit. Midrara ni kalau dalam tafsir Ibn Katsir dia sebut secara berangsur-angsur. Kalau dalam tafsir Imam Qurtubi dia sebut dalam jumlah yang begitu banyak. Maksudnya hujan tu sentiasa ada untuk mereka. Dengan kata lain, kalau mereka memerlukan air, mereka tak perlu pergi cari jauh-jauh, tak perlu cari pergi mana-mana, kerana mereka dah ada sungai-sungai. Akibat daripada hujan-hujan tersebut. Bahkan ada negara-negara, kita sebut negara kota, macam tamadun Babylon, tamadun Rom apa, mereka dah siap ada irrigation yang tersendiri. Apa maksud irrigation? Mereka siap saliran-saliran air yang mereka ambil daripada sungai. Daripada sumber-sumber tertentu, mereka buat irrigation dah. Saluran-saluran air nak masuk dalam bandar-bandar mereka. Kamu ada macam ni? Kamu ada teknologi macam ni? Tak ada. Bila tak ada, nak sombong apa? Bahkan kamu boleh lihat, hari ni, hak tersergam indah, ada yang masih kekal. Allah kekalkan tempat tu. Nak suruh kamu ambil peringatan. Ada sebahagiannya masih dalam kajian. Mungkin baru jumpa. Apa kita kata, ahli-ahli ekologi baru jumpa, duk cari, duk cek, duk apa. Banyak lagi tinggalan-tinggalan lama yang dijadikan sebagai pengajaran untuk kamu. Jadi midrara di sini Allah turunkan hujan dalam bentuk nominal yang banyak. Macam istilah yang kita berikan kepada wanita, contoh. Kalau tuan-tuan jumpa dalam kitab istilah mizkar dan miknas. Mizkar dan miknas. Kalau midrara ni, kalau hujan turun, dia punya turun tu banyak, dia punya turun tu lebat. Kalau wanita yang digelar mizkar, maksudnya wanita ni yang melahirkan banyak anak berjantinakan lelaki. Oh, ramai anak dia, 10 orang lelaki. Jadi kita gelar perempuan tu mizkar. Kalau wanita tu melahirkan anak yang banyak berjantinakan perempuan, kita panggil miknas. Itu istilah yang diberikan kepada wanita yang kita boleh belajar lah malam ni sikit sebanyak. Baik. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami menjadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah-bawah mereka. Mereka ada sungai, kamu nak cari sumber air pun payah. Kadang-kadang berebut, bergaduh kerana satu oasis atau satu sumber air. Kalau tengok ni masuk dalam kawasan kami, ni masuk dalam kaum kami, ni masuk dalam kabilah kami, ni masuk dalam, kamu bergaduh pula kerana susahnya sumber air. Tapi Allah nak habaq umat sebelum kamu, sungai itu mengalir di bawah tapak kaki mereka.
Maksudnya di bawah naungan dan kekuasaan mereka. Ingat tak apa yang Fir'aun sebut kepada Nabi Musa? Surah Az-Zukhruf 51 boleh cek. Qala ya qaumi. Fir'aun berkata, wahai kaumku, alaisa li mulku Misr. Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaan aku? Wa hazihil anharul lati tajri min tahti. Kalau tak silap saya, kalau boleh, kalau salah betulkan. Maksudnya sungai ini mengalir di bawah tapak kaki aku. Masuk bawah tapak kaki itu bukanlah dia piduk kaki dia dalam air itu, maksudnya di bawah kekuasaan dia. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Ni kesombongan dia. Nak habaq kerajaan Mesir ni kepunyaan aku, sungai-sungai yang mengalir ni semua di bawah tapak kaki aku, bermasuk di bawah pemerintahan aku. Kamu semua boleh tengok. Ni kesombongan. Kamu ada macam tu. Nak cari sumber air pun bergaduh, berbalah, berebut. Payahnya hujan hak semacam turun pada mereka. Kita tahulah negeri Arab macam mana kan. Kalau di Mesir tempat saya belajar tu, setahun 2 kali saja. Confirm 2 kali. Satu nak masuk musim sejuk, satu nak masuk musim panas. Tu Allah bagi kat depa, kamu ni. Ni sindiran. Kamu tak ada apa-apa nak banding dengan depa, nak sombong. Kalau tak faham lagi, tak faham lah. Okey.